الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sambungan kita malam ini ayat 49 dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang dan sudah hancur reput, a inna lamab'uthuna khalqan jadida, adakah benar kami akan dibangkitkan kembali menjadi suatu makhluk yang baru? Qul kunu hijaratan aw hadida, katakanlah ini kepada mereka, jadilah kamu sekalian
batu ataupun besi. Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau jadilah kamu suatu makhluk daripada makhluk yang tidak mungkin hidup menurut fikiranmu. Jadilah kamu suatu makhluk yang terasa payah dan sukar pada fikiran kamu bahawa kalau mati untuk hidup kembali. Lalu nanti mereka akan berkata, mayyu'iduna, siapakah yang akan mengembalikan kami, yakni hidup? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, katakanlah yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Allah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dialah yang akan menghidupkan kamu setelah kamu mati. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala dengan berkata, matahu, bilakah akan terjadi, yakni bilakah akan terjadi hidup selepas mati. Qul asa an yakuna qariba, katakanlah mudah-mudahan waktu itu sudah dekat. Waktu untuk manusia bangkit selepas mati sudah hampir. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih, ingatlah itu pada hari di mana dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhi, menjawab akan panggilan itu dengan memujinya. Wa tadhunnuna illa bistum illa qalila, dan kamu mengira bahawa kamu tidak berada, yakni di dalam kubur, kecuali sebentar atau sekejap sahaja. Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang ahsan, yang lebih baik. Inna syaitana yanzau bainahum, sesungguhnya syaitan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka, maka gunakanlah perkataan yang baik ataupun yang terbaik. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu ayat 49 hingga ayat 53. Mereka berkata, mereka ini merujuk kepada ayat yang sebelumnya yang telah kita baca minggu lepas. Golongan yang tidak beriman kepada hari akhirat, apabila dibacakan kepada mereka Quran, lalu mereka ingkar, mereka berpaling. Telah kita dengar minggu lepas tentang satu riwayat bahawasanya Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal dan Al-Akhnash bin Shuraik, tiga orang yang mencuri dengar bacaan Quran Nabi. Akhirnya salah seorang daripadanya, Abu Sufyan mengakui menerimanya. Abu Jahal mengatakan, aku seperti tidak mendengar apa-apa. Al-Akhnash bin Shuraik mencadangkan supaya tidak dipedulikan. Mereka ni adalah orang-orang yang telah dijadikan pada hati mereka akinah, ada penutup, sehingga hidayah itu tidak sampai dan mereka tidak mampu untuk berubah, bahkan mereka bertambah sesat. Dan mereka berkata, adakah setelah kami ini menjadi tulang, maknanya telah mati, kami menjadi tulang belulang, kami sudah rufatan, sudah reput, sudah hancur dalam tanah. Lalu mereka bertanya, adakah kami akan dibangkitkan untuk hidup menjadi suatu makhluk yang baru? Persoalan begini diulang beberapa kali dalam Quran, bahawasanya ia suatu persoalan yang bukan sekali dua ditimbulkan oleh mereka, tetapi berulang kali. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Lalu orang kafir yang tidak mahu menerima dakwah Nabi berkata, aidza mitna aidza kunna turaban aidza mitna wa kunna turaba, adakah setelah kami ini menjadi tanah atau kami dah mati, maka sudah tentu dianggap itu suatu raj'un ba'id, suatu pengembalian yang jauh dan tidak mungkin untuk hidup kembali. Sebagaimana kita ketahui bahawa persoalan yang dibawa oleh Al-Quran, dia ada 4 persoalan utama. Pertama, persoalan al-ilahiyat, persoalan ketuhanan, meyakini keesaan Allah dan juga sifat-sifatnya yang dinyatakan dalam Quran. Wan nubuwat, yang kedua persoalan kenabian dan tugas-tugas kenabian yang
yang diserahkan oleh Allah kepada orang-orang tertentu di kalangan hamba-Nya. Kemudian persoalan al-ma'ad. Al-ma'ad maknanya hidup selepas mati. Manusia akan kembali ke akhirat, kemudian hidup semula. Yang keempat, persoalan al-qada wal qadar, persoalan takdir, ketentuan Allah. Orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan bertanya dalam bentuk ingkar, yakni bertanya dalam bentuk mereka tidak mempercayai, mereka membantah. Lalu mereka berkata, adakah setelah kita menjadi tulang sudah hancur dalam kubur, adakah kita akan kembali menjadi hidup semula? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat bahawa asalnya kami ciptakan mereka daripada nutfah, daripada sitis air mani yang hina. Tiba-tiba bila jadi manusia, ia menjadi khasim, penentang yang nyata. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat untuk kami suatu perumpamaan padahal dia lupa akan kejadiannya. Lalu manusia ini berkata, qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang? Orang yang dah mati, yang dah hancur dalam tanah, tinggal hanya idham, tulang, padahal tulang itu sudah ramim. Kul, katakanlah, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Awwala marrah, sebagaimana dalam ayat ini, katakan kepada mereka, kulil ladzi fatarakum awwala marrah. Kul yuhyiha allazi ansha'akum awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ayat itu di akhir surah Yasin. Katakanlah, yang menghidupkan kamu, yang telah menjadikan kamu daripada awal kejadian, daripada awal kejadian. Maka bukti bahawa manusia akan hidup kembali ialah di akhir surah Yasin. Buktinya ialah Allah Ta'ala menjadikan pokok yang kita gunakan untuk ambil kayunya sebagai bahan api, keluar daripadanya api. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Itu jawapan bagi orang yang bertanya, bila kita sudah hancur jadi tulang, kita dah jadi tanah, kita dah sebati dengan tanah, adakah kita akan kembali hidup? Maka Allah Ta'ala yang menjadikan kamu daripada awal kejadian, maka dia berkuasa untuk menghidupkan kamu, untuk hidup lil marrati tsaniyah, kali yang kedua. Kerana dialah yang telah menjadikan untuk kamu daripada pokok yang hijau nar, adanya api. Maka daripada api itulah kamu dapat nyalakan untuk kegunaan kamu. Tanda adanya kehidupan selepas kematian, salah satu tandanya keluarnya api daripada pokok kayu. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan seorang lelaki di Mekah bernama Al-Asi bin Wa'il, yang datang bertemu dengan Nabi. Dia bawa tulang, tak tahulah tulang itu tulang kambing ke tulang unta. Dia tanya, ya Muhammad, adakah idza sirna turaban, kita dah jadi tanah dah, kita dah hancur dah, adakah kita akan hidup kembali? Nabi kata, ya, semua kita akan hidup kembali, kemudian Allah Ta'ala akan memasukkan kamu dalam neraka. Itu ayat itu ada kaitan dengan kisah seorang lelaki musyrik bernama Al-Asi bin Wa'il yang mengemukakan persoalan dalam bentuk istihza. Adakah setelah mati kita akan hidup kembali? Nabi kata, iyalah, betul lah. Ia adalah sesuatu yang sahlun, sesuatu yang yasir, yang mudah dan sangat senang bagi Allah. Maka katakan kepada mereka, kul, katakanlah ni, kul ya Muhammad, kunu, kamu jadilah hijaratan atau hadida. Kalau kamu rasa kamu tidak mahu hidup kembali dan tidak mahu dibangkitkan semula, kamu jadilah batu ataupun besi. Suatu makhluk yang besi, batu ni kerah, dan kedua-dua makhluk batu besi ini tidak bernyawa. Maka tidak mungkin untuk manusia menukarkan jasadnya, fizikalnya begini, untuk sesuka hati nak jadi gapo, nak jadi tiada kayu aja tak boleh. Sebab kita ni adalah min khalqillah, sebahagian daripada ciptaan Allah. Dia yang ciptakan, maka bila kita jadi manusia, manusialah kita. Jadi kalau kamu mampu untuk menjadi batu, jadilah hijarah, batu ataupun besi.
Padahal untuk Allah Ta'ala menghidupkan kembali makhluk yang telah mati itu sesuatu yang ahwan, sangat mudah, sangat mudah bagi Allah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Dialah Allah yang memulakan kejadian makhluk yang dia ciptakan. Termasuklah kita manusia, asalnya kita ni tak ada. Setelah Allah Ta'ala ciptakan kita, maka kita wujud. Dan dialah juga wa huwa yu'iduh, akan mengembalikan manusia yang sudah mati hidup semula. Dan menghidupkan manusia yang telah mati itu wa huwa ahwanu alaih, sangat mudah. Ahwan maknanya aisar wa ashal, lebih senang, lebih mudah bagi Allah. Sebenarnya mudah dua-dua. Menciptakan sesuatu yang asalnya tiada kepada ada, mudah. Semudah Allah Ta'ala mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila ia menghendaki jadi, maka jadilah. Tapi dari sudut perbandingan untuk kita mudah faham, menghidupkan kembali yang telah mati asalnya sudah ada, sebenarnya lebih aisar wa ashal, lebih senang dan lebih mudah jika dibandingkan daripada asalnya yang tiada. Walaupun kedua-duanya adalah senang bagi Allah. Fal khalqu, maka segala makhluk, li ayyi syai'in, bagi apa sahaja benda, 'ala Allah yasirun fi ayyi hal, bagi Allah Ta'ala ia semuanya adalah mudah dalam apa sahaja keadaan. Ataupun kalau kamu mahu, kamu boleh menjadi mana-mana makhluk yang kamu fikir bahawa kamu tidak akan dihidupkan kembali. Maka sudah tentu manusia yang engkar ini tidak mampu untuk berbuat begitu. Nak tak nak dia akan hidup juga. Di sini ayat ini mengajar kepada kita suatu keyakinan yang perlu kita yakin sungguh-sungguh, bahawa kita selepas mati kita akan hidup kembali. Soal mati semua yakin akan mati. Setiap hari kita melihat minggu lepas orang itu mati, 2-3 hari lepas tu orang itu meninggal. Kemarin dulu orang lain, hak terbaru kemarin orang lain pula. Baru balik daripada tempat majlis perkahwinan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal juga. Mungkin kalau nak mengelak lalu lintas sibuk, kita kata mungkin takut kemalangan, rupanya ke atas pun bila sampai masanya akan pergi juga. Tidak ada sesiapa yang boleh melarikan diri daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan kamu temui, jumpa juga. Sekalipun seseorang itu berada dalam sebuah binaan yang kuat, yang kukuh, yang dia rasakan malaikul maut tak mampu untuk masuk. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, kamu pasti akan didatangi oleh maut, kematian, sekalipun kamu berada dalam sebuah binaan yang kukuh. Maknanya siapa masa akan mati juga. Itu cerita bab mati. Bagaimana pula cerita hidup lepas mati? Ia sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Dengan suatu panggilan saja, satu je, bukan dua. Thumma idza da'akum da'watan wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun. Di antara tanda kekuasaan Allah, dia menjadikan tertegaknya binaan langit dan bumi. Semua dapat melihat, kita dapat melihat langit di atas, bumi di bawah. Dan apabila Allah Ta'ala menyeru, memanggil dengan satu panggilan, thumma idza da'akum da'watan wahidah, bukannya da'wataini isnataini, bukan dua panggilan, bukan tiga, satu sekali panggil, maka tiba-tiba semua manusia yang berada dalam kubur takhrujun, keluar habis, semuanya keluar. Dan gambaran keluar tu sangat huru-hara. Digambarkan dalam Quran sangat huru-hara. Manusia ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan manusia tu keluar daripada kubur seperti belalang-belalang yang bertebaran. Tempat kita ni jarang tengok fenomena belalang yang banyak. Belalang tu kamu burung banyak. Biasa burung ni apa dia?
Katu. Kalau musim hujan katuannya. Itulah gambaran manusia yang begitu ramai keluar daripada kubur. Manusia daripada zaman dulu, rata-rata mungkin kita pun tak tahu. Mungkin belakang rumah kita tu atau tapak rumah kita dulu 100 tahun lepas, mungkin itu tanah kubur yang kita tidak ketahui. Maka semua tempat di mana ada kubur, di situlah wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur itu dibongkarkan, maka keluarlah segala yang mati dan akan hidup kembali. Nak menanamkan keyakinan ini satu perkara yang payah bagi orang yang musyrik, yang hanya fikir kehidupan ni adalah hayah maddiyah, kehidupan kebendaan. Sebab hidup lepas mati ni dia merupakan suatu hal yang berkenaan dengan keyakinan, bukan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata. Dan persoalan sebegini sebenarnya sudah banyak bermain dalam kepala manusia daripada zaman terdahulu. Dulu kita pernah sentuh tentang kisah Uzair. Dalam bahasa Ibrani sebut Izra, Nabi Uzair. Dalam surah Al-Baqarah, "Au kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Atau adakah seperti orang yang telah melintasi suatu perkampungan. Dikatakan dalam tafsir ceritanya, Uzair ini pergi satu kampung, kawasan ladang. Didapati ladang itu sudah musnah, bangunannya runtuh, ada yang mati kerana baru diserang oleh tentera musuh. Lalu dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana Allah Ta'ala boleh menghidupkan kembali benda ni selepas dia mati? Maka dengan kehendak Allah, fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Allah Ta'ala matikan dia, Uzair ni, 100 tahun. Thumma ba'athah. Kemudian dia dihidupkan kembali. Tak ada dalam sejarah manusia orang mati hidup kembali. Berlaku dalam kes Uzair. Kemudian satu lagi yang saya tahu dalam kisah lembu Bani Israel. Lembu Bani Israel, apabila berlaku kes pembunuhan, lalu Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa bagaimana nak selesaikan kes pembunuhan, nak cari siapa pembunuh. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala perintahkan kamu sembelih lembu. Lalu mereka berkata, "Atattakhiduna huzwa?" Main-main kamu Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang jahil. Akhirnya jumpalah lembu. Setelah banyak timbul persoalan, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, itu dan ini. Bila jumpa lembu tu disembelih, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berkata, kamu pukul dengan sebahagian daging lembu tadi kepada mayat ini. Lalu hidup balik. Mayat itu hidup kembali. Lalu dia memberitahulah yang mematikan dia, yang membunuh dia adalah siapa. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang yang mati. Kalau kembali kepada kisah Uzair tadi, bila dia mati 100 tahun, kemudian hidup semula, malaikat bertanya, qala kam labista, berapa lama kamu berada di sini? Dia rasa sekejap je, dia kata mungkin qala labistu yauman aw ba'dha yaum, aku rasa sehari kali ataupun setengah hari. Dimatikan 1000 tahun, orang mati tak terasa lama. Tak terasa lama, dia rasa seperti sehari atau setengah hari. Sebenarnya sehari setengah hari itu gambaran kepada orang mati dengan cara yang baik. Sama juga dengan kisah Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, selama 309 tahun berada dalam gua dan keadaan mati, tidak bernyawa. Kemudian apabila dihidupkan kembali, sedar semula. Lalu mereka pun tertanya, yatasaaluna bainahum qalu kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'dha yawm. Lalu sebahagian mereka berkata, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka berkata, kita ni mungkin berada sehari kali atau setengah hari. Tidur selama 309 tahun dirasakan seperti sehari atau setengah hari. Masa ni satu makhluk yang sangat relatif, ajaib. Masa ni satu makhluk yang ajaib. Kita dah memikir lama dah orang itu mati. Kalau baca sejarah lama-lama, mati meninggal 1700 lebih lamanya, berapa ratus tahun dah. Tapi saya rasa kalau dia hidup balik, dia akan rasa sebentar.
Dia akan rasa dia berada di alam kubur sebentar. Seandainya dia orang yang baik. Tapi seandainya dia tu tidak begitu, dia akan rasa lama lah. Dia akan rasa lama. Ringkas cerita, bila Uzair ni hidup balik selepas 100 tahun, dia pun kembali ke kampungnya tercari-cari. Masa dia meninggal, masa dia mati dulu umur dia 40 tahun. Ada riwayat sebut 40 tahun, mungkin betul mungkin tidak. Bilangan umur dia tu, jumlah umur. Dia balik, dia jumpa seorang pembantu rumah yang masa dia tinggal dulu, pembantu rumah ni umur 12 tahun. Sekarang dah umur 112 tahun. Dia masih umur 40 tahun, pembantu dia masih hidup umur 112 tahun. Dan dia bertemu anaknya kembali yang sudah berumur 118 tahun. Masa dia tinggalkan rumah dulu, anak dia umur 18 tahun. Sekarang ni anak dia sudah 118 tahun, dia masih 40 tahun. Dia masih 40 tahun. Sebab itu benda ni menjadi satu kegemparan, gempar. Bani Israel gempar sebab tahu orang yang mati hidup pelik. Lalu sebahagian mereka beranggapan Uzair ni betul lah, dia kata anak Tuhan. Syirik pula dah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Berkatalah Yahudi, Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkata pula golongan Nasara, golongan Kristian, Al-Masih yakni Isa bin Maryam anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahim. Itu semua adalah kata-kata mereka dengan mulut mereka sendiri. Itu adalah tuduhan yang tidak benar. Sebab cerita ni sangat pelik. Peliknya sebab orang mati hidup kembali. Hal yang sama berlaku kepada kisah Nabi Ibrahim. Pernah kita cerita kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Apabila Nabi Ibrahim sendiri mengemukakan persoalan dengan bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepada aku bagaimana kamu menghidupkan orang yang mati. Allah Ta'ala bertanya, awalam tu'min, kamu tak percaya? Kamu tak beriman ke? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bahkan aku beriman, aku percaya, tetapi aku mahu memberi lebih rasa tenang, yakin kepada hatiku. Jadi untuk memenuhi permintaan Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Fakhudh arba'atan minat tayr. Kemudian burung itu akan disembelih, dicincang. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jasad burung yang telah hancur tu, telah dicincang, telah dihalu-halu tu, diagih-agihkan kedudukannya. Tak bukit tu sikit, tak lain sikit-sikit. Akhirnya Nabi Ibrahim pun panggil, thumma du'hunna, pun panggil, wahai burung mai sini. Ya'ti nakasa'ya, dia akan datang dengan tiba-tiba hidup semula. Hak mati dah, tak ada hidup, dengan kehendak Allah. Tidak ada perkara yang pelik. Sesiapa yang yakin dengan kisah daripada Quran, ianya sudah cukup. Sudah cukup. Adakah nanti kita nak tengok depan mata kita? Sudah cukup dengan perkhabaran dalam Quran bahawa Allah Ta'ala memang berkuasa dan memang akan menghidupkan orang yang telah mati. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahawasanya kiamat itu akan datang, akan berlaku, tidak ada keraguan padanya, dan Allah Ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang berada dalam kubur. Mereka akan hidup kembali. Lalu apabila mereka hidup kembali, mereka akan berkata, apa dia? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Siapakah wahai celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Orang yang sudah mati dalam kubur mengangkat hidup semula lepas mati itu supaya kejut daripada tempat tidur. Kita kalau kita tidur, kita benar-benar jenuh sungguh, letih sangat. Kita tak berasa tidur 4-5 jam, rasa sementara terlelap. Kadang kita terlalu letih tengah baca buku, terlelap meja. Sedang tak pukul 3 pagi rasa suka tidur baru 3 minit. Pokoknya dah 3 pagi, cepatnya masa berlalu. Sebab masa ni satu makhluk yang misteri, kerana Allah Ta'ala ciptakan masa ni bersifat relatif. Bersifat relatif. Kita di atas muka bumi beginilah keadaan kita.
Baik. Kalau kita nak benar-benar happy, gembira, kena bersedia untuk hidup dalam syurga yang tidak terikat dengan masa. Maksud saya ialah kita tidak mengalami proses penuaan. Dalam syurga semuanya muda sampai bila-bila, kan? Urban atroba, muda. Walaupun terus berlalu kehidupan itu, untuk selama-lamanya tak terasa bahawa kita akan mengalami proses penuaan. Selama-lamanya muda. Baik. Katakanlah kepada mereka, yang berkuasa untuk menghidupkan kamu kembali ialah Allah yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka itu menggeleng-gelengkan kepala, fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka menggeleng. Geleng ni maksudnya suatu bahasa badan, body language, untuk menggambarkan ingkar, tak setuju. Kalau sesuatu itu setuju, dia akan anggap. Kalau tak setuju, betul ke? Betul tu betul. Tak jadi, dia mesti betul gini. Kalau tak betul, dia akan setarak, tak jadi giling lagi. Lalu mereka bertanya, kalau begitu mata huwa, bila ni? Adapun bila ia, katakanlah asa. Kenapa mari dengan kalimah asa? Asa dalam ilmu balaghah dipanggil ini salah satu uslub insya'i bagi menggambarkan adatun littaraji, suatu adah yang digunakan menyatakan harapan benar bahawa ia sesuatu yang dekat sungguh. Asa ni lebih kepada pastilah, mestilah. Dalam ayat berkenaan dengan apa dia, memakmurkan masjid juga guna kalimah asa. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bahawa sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, yang tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka itulah orang yang termasuk dari kalangan yang mendapat petunjuk. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka di sini kul asa an yakuna qariba, katakanlah mudah-mudahan adalah berlakunya iaitu sudah qariba, sudah dekat. Al-Quran ni dah lama, zaman Nabi SAW hidup ni, maknanya dah 1400. Iyalah, kita ni 1436, nisbah pada tahun Hijriyah. Ayat Quran itu lebih 1400 tahun lepas disebut dekat dah kiamat. Mana setelah berlalu 1400 tahun, hak dekat tu maka bertambah dekat lagi lah. Kau dekat lagi lah. Kalau hak dulu tu dikatakan dekat, maka semakin dekat. Dekat tu digambarkan oleh Nabi apabila ditanya kepadanya tentang kiamat, maka dia kata, bu'istu ana was-sa'ah kahataini, dibangkitkan aku ini dan kiamat itu seperti dua ini. Kahataini, dua ini merujuk kepada as-subabah wal wusta, jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat dah kita dengan kiamat, sebab lahirnya Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir adalah tanda kiamat. Tanda kiamat. Asa di sini ialah wajib. Mudah-mudahan di sini lebih kepada wajib. Sebab penggunaan asa di sini sama dengan la'alla, seperti dalam ayat surah Asy-Syura, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Tidakkah engkau tahu bahawasanya mudah-mudahan bahawa kiamat itu sudah dikira dekat. Boleh jadi dia sudah dekat. Dekat dalam keadaan menyatakan sudah tentu dia sangat dekat dan hampir sekali. Ada buku yang tesis master ditulis oleh Syekh Yusuf Abdullah Al-Wabil tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dalam edisi Indonesia dia tidak terjemah dengan tanda-tanda kiamat, tapi dia terjemah dengan kiamat sudah dekat. Walaupun tajuk asal bukan kiamat sudah dekat, Asyratu as-Sa'ah, tanda-tanda dekat, tapi untuk memberikan kesan
yang lebih mempengaruhi kita pembaca bila tengok tajuk tu. Dia bagi tajuk kiamat sudah dekat. Kita pun main rasa gerung lah, takut lah. Orang yang tidak gerung adalah orang yang tidak yakin kepada adanya hari pembalasan. Orang yang yakin takut. Orang yang tidak yakin yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat minta disegerakan. Tetapi walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Orang-orang yang beriman pula merasa sangat-sangat takut, musyfiq, gerung sungguh, takut sungguh. Kerana mereka tahu bahawa berlakunya kiamat itu sesuatu yang hak, yang benar. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Ketahuilah orang yang masih ragu-ragu tentang adanya hari kiamat dan hidup selepas mati berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Yauma yad'ukum, ingatlah pada hari dia akan memanggil kamu, dia akan menyeru kamu, lalu kamu memenuhi menyahut akan seruannya dengan memujinya. Dan kamu meyakini, menyangka bahawa kamu tidak berada di alam kubur kecuali seketika atau sekejap daripada masa. Fatastajibuna lahu min kuburikum, lalu kamu menyahut akan panggilan itu daripada kuburmu, hamidina ta'i'ina munqadina, dalam keadaan kamu memuji Allah, kamu taat dan kamu patuh, kamu akur. Wa taqumuna kullukum ijabatan li amrihi wa ta'atan li iradatihi, dan semua kamu bangun kerana menyahut akan perintahnya dan taat akan kehendaknya. Wa hadza mubalaghun fi inqiyadihim lil ba'ts, ini adalah kemuncak terhadap kepatuhan mereka, keakuran mereka akan berlakunya hari kebangkitan. Ini bagi orang-orang yang yakin, yang beriman, mereka memuji Allah kerana apa yang Allah Ta'ala janjikan adalah benar. Dan kamu mengira bahawa kamu tidaklah berada, maksud labistum sini berada fi kuburikum, kamu tidaklah berada dalam kubur kamu illa qalilan, kecuali sedikit atau sebentar sahaja, illa zamanan qalilan, kecuali kadar masa yang sedikit, yang sekejap. Cuma kita ada atas dunia ni kita rasa lama dah. Berapa umur kita? Masing-masing ada umur 20, ada 30, 40, ada yang 50, 60. Berbeza antara satu sama lain sedikit kadar umur. Minggu lepas ada seorang, hari Senin minggu lepas ada seorang ahli Jumaat di masjid pada Bongo, umur 100 tahun lebih. Banyak minggu dah tak kelih, dia kata gimana dia ada kohok-kohok. Rupanya dia kalau pergi masjid dia tak boleh balik sendiri, tak nampak. Minggu lepas katanya dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umur 100 tahun. Jangan jumpa sampai sini umur 100 tahun. Kalau kita bertanya kepada orang yang telah melalui umur mungkin 80 tahun, 90 tahun, mungkin dah sampai 100 tahun, kita pun tak tahu berapa bila kita mati dah. Kita tak tahu. Mungkin ada di antara kita yang fikir nak mati cepat, mungkin ada di antara kita nak mati lambat lagi. Kalau diberi pilih pada kita, kita nak mati cepat atau nak hidup, nak mati lambat. Sebenarnya kedua-dua cara itu terpulang. Sebab seorang sahabat mengadu kepada Nabi, dia kata dia kalau boleh nak mati cepat. Nabi kata kalau begitu, kalau kamu mahu meminta kepada Allah Ta'ala mati, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dia ada lafaz tu dalam bentuk doa, tu dalam bentuk ta'lim. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup ni menjadi kebaikan bagi aku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu lebih baik. Sekiranya, kita pun tak tahu sama ada hak lebih baik bagi kita mati ataupun hidup. Bukan bermakna kita minta mati secara mutlak sekiranya mati itu dianggap lebih baik. Tapi sebenarnya kalau kita boleh hidup dengan terus melakukan amalan ketaatan, itu adalah lebih baik.
Sebab adalah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, di antara sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Di antara sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur, baik amalannya. Kalau kita memilih untuk panjang umur, seperti Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Anas bin Malik, umur dia 110 tahun. Riwayat oleh Imam Bukhari dalam Al-Mufrad. Sebab berkat daripada doa Nabi ketika Ummu Sulaim radhiyallahu anha menghadiahkan anak dia Anas kepada Nabi untuk menjadi khadam, untuk menjadi khadam atau pembantu Nabi. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa atil hayatahu, lebih kita au kama qala, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya, anaknya, dan panjangkanlah umurnya. Memang panjang sungguhlah umur dia, 100 tahun lebih. Dalam riwayat yang disebut oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Anas mengatakan, sehingga aku malu kepada sahabat-sahabatku, semuanya sudah meninggal tapi aku masih hidup, dan dia memiliki anak yang sangat ramai dan cucu pun ramai juga. Umurnya panjang. Lepas tu kita belah mana terpulang, asalkan kita boleh hidup sihat, melakukan amalan ibadat, dan kita boleh melihat kehidupan lebih jauh daripada dulu, sekarang tak akan datang. Baik, kita berhenti setakat tu. Ada saya, kita sambung lain kali. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.